Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada minggu ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu pada sesi pagi kamu akan bersama Ustaz dalam kelas akidah bagi anak-anak tahun 5. Apa khabar semua? Ustaz harapkan kamu semua sihat dan semangat untuk kita belajar pada hari ini berkaitan dengan dalam kelas akidah tahun 5. Iaitu berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Iaitu sambungan minggu lepas. Pada minggu lepas kita dah sentuh berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul yang ketiga. Iaitu at-tablighu. Pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul yang keempat, iaitu al-fatanatu. Sebelum itu Ustaz nak kamu semua boleh buka buku teks pada muka surat 46 berkaitan dengan al-fatanatu, sifat wajib yang keempat bagi Rasul. Sebelum itu kamu boleh lihat sifat wajib bagi Rasul keempat-empat ini. Yang ini kamu kena ingatlah. Apa dia sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama as-sidqu, iaitu benar. Yang kedua al-amanatu, iaitu kepercayaan. Yang ketiga at-tablighu, menyampaikan. Dan yang keempat al-fatanatu, iaitu bijaksana. Ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi seorang Rasul itu ada. Itu maksudnya. Jadi hari ini Ustaz akan sambung sifat wajib bagi Rasul iaitu yang keempat, iaitu al-fatanatu. Kita akan lihat pada muka surat 46 dalam buku teks akidah tahun 5. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, sama-samalah kita menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ustaz harapkan kamu semua sedia untuk belajar pada hari ini berkaitan dengan al-fatanatu, iaitu sifat wajib bagi Rasul yang keempat. Ustaz harapkan juga kamu dengar dan fokus betul-betul penjelasan Ustaz yang Ustaz akan jelaskan satu persatu insya-Allah. Al-fatanatu ini adalah sifat wajib bagi seorang Rasul. Apa maksudnya? Iaitu bijaksana. Bijaksana. Bijaksana ni maksudnya bijak lah. Bijak, cerdik, pandai. Itu maksudnya al-fatanatu. Apa berkaitan dengan sifat al-fatanatu ini kepada Rasul? Kepada setiap Rasul. Kita tengok. Al-fatanatu ini bermaksud bijaksana dalam memberi keterangan. Bijaksana dalam memberi keterangan dan berhujah bagi menegakkan kebenaran dan mematahkan hujah pihak lawan. Bagi seorang Rasul kena bijak dalam memberi keterangan. Memberi keterangan itu maksudnya menyampaikan dakwah Islam. Dan berhujah. Hujah itu maksudnya berdebat ataupun melawan apa yang disoal kepada pihak lawan. Contoh Ustaz bagi contoh dalam konteks kamu. Contohnya kamu dengan kawan kamu memberi hujah, memberi keterangan berkaitan dengan pertandingan sukan yang siapa yang johan. Kamu cakap johan semalam adalah rumah merah. Lepas tu kawan kamu cakap johan semalam adalah rumah hijau. Lepas tu kamu pula cakap rumah merah yang menang sebab saya dah tanya, kamu dah tanya dengan cikgu kurikulum kamu. Yang itu pula dia tak nak kalah. Dia pula cakap dia tanya cikgu lain.
Okey, itu maksudnya kamu berhujah ataupun berdebat untuk mematahkan pihak lawan, untuk memberi kebenaran. Okey, kalau dalam konteks al-fatonatu bagi Rasul ini, Rasul kena bijak dalam memberi keterangan, dalam memberi dakwah Islam, okey, dan berhujah untuk menegakkan kebenaran bagi pihak lawan, menegakkan kebenaran Islam lah. Okay, macam mana Rasul menyampaikan dakwah Islam untuk menegakkan kebenaran Islam, bahawa Islam itu adalah benar, Islam itu adalah agama yang Islam itu adalah agama yang benar, yang betul, yang suci, yang lebih hebat daripada agama-agama lain. Okay, itu salah satu, itu maksudnya al-fatanatu, Rasul kena bijak dalam menyampaikan dakwah Islam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Rasul juga mestilah cepat memahami apa-apa yang disoal dan ditanya oleh umatnya. Rasul ini bukan sahaja kena bijak dalam memberi keterangan, Rasul kena juga cepat memahami apa-apa yang disoal oleh umatnya. Okay. Contoh dalam zaman Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu zaman jahiliyah, zaman orang-orang yang tidak mengenal lagi Islam. Okay, bila datangnya Rasul Nabi Muhammad, Rasul apabila orang yang tidak mengenali Islam, dia akan tanya berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Allah. Jadi Rasul itu kena cepat memahami tentang soalan yang ditanya oleh umat dia ketika itu, dan macam mana juga nak memberi keterangan tentang kebenaran Islam. Okay, itu maksud yang nombor dua. Rasul itu kena cepat memahami, bukan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat itu adalah bukan Rasul. Rasul itu mesti cepat memahami apa yang disoal oleh umat dia berkaitan dengan Islam, okay, ataupun berkaitan dengan apa-apa semula yang ditanya oleh umat dia ketika itu. Okay, boleh faham tak? Okay, Ustaz bagi contohlah, ketika itu zaman jahiliyah, okay, ada orang tanya, ya Muhammad, okay, kalau engkau cakap Allah itu ada, okay, di manakah Allah? Boleh tunjuk tak di manakah Allah? Okay, itu maksudnya soalan-soalan yang ditanya oleh umat-umat yang tidak mengenali Islam, dan Rasul ketika itu kena cepat memahami dan kena bijak dalam memberi keterangan tentang kebenaran Islam, kebenaran Allah itu wujud. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, Rasul juga perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi untuk menghadapi tentangan, cabaran serta tegas dengan pegangannya. Okay, Rasul juga kena bijak mencari solusi ataupun mencari jalan, mencari macam mana untuk menyelesaikan masalah apabila menghadapi tentangan musuh Islam, apabila menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasul tentang Islam, apabila musuh Islam tidak mahu mendengar dakwah Islam, tidak mahu mempercayai dakwah Islam itu ada, dakwah Islam itu sangat indah. Okay, macam mana Rasul itu menyelesaikan masalah? Rasul kena bijak dalam menyelesaikan masalah. Macam mana nak cari jalan, nak cari solusi, macam mana untuk menghadapi tentangan tersebut. Bukan sahaja tentangan, kena tegas dalam pegangannya. Pegangannya maksudnya Islam lah. Ya, Rasul ini kena yakin kebenaran itu tentang Islam dan kena tegas dalam kebenaran tentang Islam. Jangan sampai Rasul menarik perhatian, menarik untuk memasuki agama yang lebih indah, yang orang tidak mengenali Islam, contohnya kafir contohnya. Okay, itu maksudnya lah, okay, Rasul kena bijak dalam mencari solusi, mencari jalan, mencari macam mana untuk menyelesaikan masalah apabila menghadapi tentangan-tentangan musuh Islam. Okay, itu adalah poin-poin penting
Okay, yang Ustaz gariskan ini adalah poin-poin penting yang kamu kena ingat. Okay, yang pertama, Al-Fatonah ini adalah Rasul kena bijak dalam memberi keterangan dan berhujah. Dan yang kedua, Rasul mestilah cepat memahami apabila disoal. Dan yang ketiga, Rasul kena bijak dalam mencari masalah atau mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Okey, itu yang poin penting dalam Al-Fatanah tu. Okey, dalam buku teks. Okey, boleh faham tak? Okey. Jadi kita akan teruskan berkaitan dengan dalil nakli Al-Fatanah tu, okey, iaitu dalil daripada Al-Quran tentang Al-Fatanah tu. Macam mana kita cakap Rasul itu Al-Fatanah tu, kita cari bukti, kita cari dalil di manakah Rasul di manakah yang kita cakap Rasul itu Al-Fatanah tu, iaitu di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat ke-83. Okay, surah Al-An'am ayat 83, iaitu berkaitan dengan Al-Fatanatu Rasul. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Okay, sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Okay, ini adalah firman Allah daripada Allah menurunkan surah Al-An'am ayat ke-83. Itu Allah menceritakan tentang hujah-hujah seorang Rasul yang bernama Ibrahim mengalahkan kaumnya apabila kaumnya bertanya tentang Islam. Okay. Jadi ini adalah dalil bukti macam mana Allah itu macam mana Rasul itu boleh Al-Fatanatu. Okay, jadi Allah turunkan ayat ini untuk menceritakan bahawa Rasul itu mestilah bersifat Al-Fatanatu dalam bijak dalam menyelesaikan masalah, dalam mengalahkan kaum yang tidak memahami tentang Islam. Okay, boleh faham tak? Okey, jadi untuk dalil nakli ni kamu kena ingat, kamu kena hafal. Kerana apa Ustaz cakap kena hafal? Kerana di dalam peperiksaan dia akan tanya. Dia akan tanya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Dalil tersebut adalah berkaitan dengan sifat apa? Dia akan tanya contoh soalan. Okey, jadi tak nak kamu kena ingat, kamu kena hafal. Okey. Itu adalah berkaitan dengan dalil naqli Al-Fatanah tu. Okay, kita teruskan dalam dalil aqli, masih lagi muka surat 47 dalam buku teks, iaitu dalil yang kedua, dalil aqli. Okay, yang tadi dalil naqli, dalil daripada Al-Quran. Okay, yang kedua adalah dalil aqli Al-Fatanah tu. Dalil aqli ni maksudnya dalil akal, logik akal manusia memikirkan macam mana macam mana Rasul itu bersifat Al-Fatanah tu. Okay, kita pergi yang pertama. Rasul perlu bijaksana dalam menyebarkan syariat Allah dengan memikirkan jalan, cara atau idea yang bernas supaya tugas berdakwah menjadi mudah dan lancar. Okay. Ini yang pertama dalil akli macam mana manusia memikirkan Rasul itu kena bijak, iaitu Rasul perlu bijak dalam menyebarkan syariat Allah, menyebarkan dakwah Allah dengan memikirkan macam mana jalan, macam mana solusi untuk menyelesaikan masalah dengan idea-idea yang bernas, idea-idea yang bijak, dan supaya tugas berdakwah itu lebih mudah dan lebih lancar untuk kita mematahkan pihak lawan, maksudnya pihak yang tidak mengenali Islam. Bahawa kita nak ajak orang yang tidak mengenali Islam, Rasul mengajak tidak orang yang tidak mengenali Islam untuk masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua dalil akli, sirah Rasul terdahulu juga telah membuktikan tanpa akal yang bijaksana, dakwah mereka pasti tidak akan berjaya. Maksudnya manusia memikirkan kalaulah Rasul ketika itu tidak bijak,
Okay, tidak bijak. Macam mana dakwah itu boleh sampai kepada hari ini? Macam mana dakwah itu tidak sampai kepada hari ini? Maksudnya, kalau Rasul itu tidak bijak, pasti dakwah itu tidak akan berjaya sehinggalah hari ini. Pasti orang tidak akan mengenali Islam. Okay, boleh faham? Okay, itu adalah tentang dalil akli al-fatanatu. Ustaz harapkan kamu semua fahamlah. Okay, jadi sekadar itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan al-fatanatu, sifat yang keempat dalam sifat wajib bagi Rasul, dan yang terakhir dalam sifat-sifat bagi Rasul, iaitu al-fatanatu. Jadi pada minggu depan Ustaz nak kamu semua, minggu depan kita dah habis tajuk ini. Jadi minggu depan Ustaz nak kamu semua buat aktiviti lah. Dan yang paling pentingnya, kamu kena ingat dalil-dalil nakli dan apa dia sifat-sifat bagi Rasul. Okey, dan poin-poin penting dalam sifat-sifat bagi Rasul, insya-Allah. Jadi untuk hari ini Ustaz akan bagi aktiviti untuk kamu menulis. Ustaz akan bagi sedikit soalan untuk kamu menulis dan menjawab, insya-Allah. Okey, bukan tak susah, kamu kena tengok saja dalam buku teks muka surat 46 dan 47, cari saja jawapan dalam tu, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.